Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid sekalian. Baik, tajuk yang akan kita pelajari hari ini ialah membahagi wang. Okey, baik, mari kita mulakan. Okey, pertama sekali murid-murid, katalah murid-murid diberikan RM36,912 bahagi dengan 3. Maknanya kita ada RM36,912, kita nak bahagikan kepada 3. Contoh kita ada duit nak bagi pada 3 orang. Okey, seorang akan dapat berapa ringgit. Okey. Baik, kalau murid-murid perhatikan, di sini apabila kita tulis di sini, kita akan tulis RM36,912 dahulu. Baru simbol bahagi, bahagikan dengan 3. Soalan macam tu kan? Okey, apabila kita nak mula buatkan jalan kiranya, kita nak tukarkan kepada bentuk lazimnya, kita silangkan dia. Kita tuliskan yang 3 ni dahulu, ya, di sini. Dan nombor di sini, kita tuliskan di sebelah sini pula. Nampak dia bersilang, nampak? Dia bersilang. Kalau di sini tadi dia duduk belah kiri, yang ni duduk belah kanan. Sekarang yang ini pula duduk di sebelah kiri tangan kamu, dan yang ini pula duduk di sebelah kanan tangan kamu. Okey? Baik, seterusnya murid-murid. Langkah seterusnya kita mesti ada sifir. Okey, kita nak tulis sifir berapa? Perhatikan nombor yang di sini tadi, ya. Nombor yang di sini. Kita nak bagi kepada 3 orang kan? Jadi kita buatlah sifir 3 murid-murid. Jangan lupa kita tuliskan kedudukan. Maksudnya dalam 3, 6, 9, 12 ini adalah sifir 3. 3 itu dalam sifir 3 dia duduk pada kedudukan pertama. Kedudukan 1. Letak 1 sini. 6 dalam sifir 3 dia duduk pada kedudukan kedua. Letakkan 2 di sini. Manakala 9, 3. Nampak? Okey, daripada atas kan? 3 tu 1, 6 tu 2, 9 3, 12 tu 4, tulis 4 sini. 15 tu 5, tuliskan 5 di sini. Nampak murid ya? Jadi awak tahu kedudukan kan? Sebenarnya kedudukan ni maksudnya 1 kali 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Itulah maksudnya ya. Baik, kita mula sekarang. Seterusnya apa yang perlu kita buat? Baik. Di dalam ini, kalau awak perhatikan, nombor yang kita nak bahagikan kepada 3 orang ni tadi, dia ada berapa nombor di sini murid-murid? Kalau awak kira 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 nombor. Bermakna kita punya jalan kira bahagi kita nanti akan ada 5 tingkat. 5 tingkat. Ada 5 nombor, 5 tingkat. 2 nombor, 2 tingkat. 1 nombor, 1 tingkat. 3 nombor, 3 tingkat. Macam tu. Okay, apa maksud tingkat-tingkat ni? Awak akan faham selepas kita pergi kepada langkah seterusnya ya. Baik, seterusnya murid. Okay, kita perhatikan nombor yang pertama. Dia mesti bermula daripada yang nombor yang paling kiri ya. Iaitu nombor 3 ni kan. Dia paling kiri dekat tangan kiri kamu kan. Okey, 3 ini kita nak bahagikan kepada 3. Langkah yang pertama, kita lihat dalam sifir 3. Ada tak jawapannya ini sama nombor dengan ni? Ni 3, ada tak nombor 3 juga di sini? Cari nombor yang sama, nombor 3. Dia syaratnya cari nombor yang sama atau nombor yang kurang sedikit. Lebih tak boleh. Sebab bahagi ini ialah menolak secara berulang. Bila tolak, kita mesti cari nombor yang kita boleh tolak. Nombor yang kita boleh tolak sama ada sama ataupun kurang. Kita tidak boleh tolak nombor yang besar. Okay? Jadi sini 3. Kita cari 3 di dalam sifir 3 ni ada. Ada 3 di sini. Jadi kita ambil 3 ini, kita letakkan di bawah ini. Di bawah nombor 3 sini. Okey. Seperti cikgu dah sediakan di sini. Okey. Kita ambil 3. Oh maaf. Kita ambil 3. Letakkan di bawah. Tu langkah pertama. Ingat ya. Ambil 3 daripada sifir 3 ni, letakkan di bawah. Awak tulislah. Kan awak menulis kan kiranya. Macam cikgu gerakkan guna komputer lah. Okey, seterusnya jangan lupa apabila awak letak bawah mesti letak jawapan di atas. Ingat untuk bahagi letak bawah mesti letak atas. Letak bawah mesti letak atas. Jadi atas tu apa? Yang ni, kedudukan 3. Kedudukan 3 dalam sifir 3 ialah 1. Dia duduk paling atas, nombor 1. Jadi kita letakkan 1 di atasnya. Macam ni. Okey? Nampak? Kita letak bawah, kita dah letak atas. Okey, seterusnya mesti ada simbol tolak. Kan cikgu cakap tadi, bahagi ialah tolak yang berterusan kan? Baik, jadi ada tolak di sini. Seterusnya kita letakkan ni ya.
Murid, tutup luas. Okey, seterusnya kita dah letakkan simbol tolak, kita dah gariskan dia. Inilah tingkat pertama kita, murid-murid. Inilah tingkat pertama kita. Okey, langkah seterusnya, apa gunanya tolak ni? Apa gunanya kita letak tolak sini? Maksudnya kita tolaklah 3 ni dengan 3 ni. 3 tolak dengan 3. Jadi dia dapat apa? Dapat sifar. Tapi kita untuk tidak mengelirukan, cikgu tak nak letak sifar. Cikgu letakkan titik. Letakkan titik. Sama jawab letak sifar pun boleh. Tapi nanti takut awak keliru nampak banyak nombor kan. Jadi letakkan titik. Seterusnya, apa berlaku pada nombor sebelahnya? Ya, iaitu nombor yang ke-6 pula sekarang ni. Okey. Inilah yang cikgu awak selalu terangkan di dalam kelas. Dia kata 6 turun ke bawah. Ataupun kadang-kadang cikgu awak lukiskan pula anak panah turun ke bawah. Maksudnya, nombor 6 ini dia sebenarnya turun ke bawah ni pada tingkat yang kedua. Jangan awak letakkan di bawah sini ataupun di mana-mana. Letakkan betul-betul di bawah garisan itu tadi. Garisan tadi tingkat pertama. Jadi dia turun pada tingkat kedua. Dia duduk di bawah garisan itu tadi. 6. Itu maksudnya. Sebenarnya nombor-nombor di sini dia akan turun. Turun bawah tu. Tapi kalau kita tulis, kita tak naklah kita tulis padamkan. Jadi nampaklah nombor tu masih ada di atas. Tapi sebenarnya nombor itu dia turun ke bawah sebenarnya. Ya. Contoh macam ni lah cikgu tulis. 6 ni dia turun ke bawah ke tingkat 2. Okey, seterusnya apa langkah seterusnya? Kita mesti lihat pada sifar 3. Kita cari nombor 6. Nombor 6 ada tak dalam sifar 3? Kalau ada nombor 6, kita ambil nombor 6 tu. Kalau tidak ada, kita cari nombor yang kurang sedikit. Kurang sedikit yang kita boleh tolak. Kurang sikit daripada 6. Contohnya 5, 4. Tapi dekat sini ada nombor 6. Apabila ada nombor 6, mudahlah kita cuma letakkan nombor 6. Letakkan nombor 6 di bawah. Kita ambil dari sini tadi daripada sifar 3 tadi 6. Kedudukan 6 itu apa murid? 2. Jadi letakkan kedudukan di atas. Nampak? Kita letak bawah, kita dah letak atas. Nampak? Kita dah ikut peraturan dah. Tak bawah, letak atas. Seterusnya jangan lupa letakkan simbol tolak. Dan juga kita gariskan dia. Kita sudah siap tingkat yang kedua. Okey, tetapi jangan lupa kita letakkan tolak tadi apa kita perlu buat? Kita kena tolak. 6 tolak 6 berapa? 6 tolak 6 dapat sifar juga. Jadi cikgu kata cikgu tak nak letak sifar, cikgu gunakan titik. Okey. Baik, langkah seterusnya, manakala ini tingkat yang ketiga, kita turunkanlah nombor yang ketiga di tingkat yang ketiga, iaitu 9 tadi kan? Letakkan 9. Kemudian kita cari dalam sifar 3 ini 9. Mana ada tak 9? Ada 9. Bila ada 9, kita ambil 9 itu dan kita letakkan. Sekejap ya. Okey. Allahu Akbar. Okey, jap. Dia payah sikit guna komputer ni Kalau awak menulis, boleh cepat, lebih pantas ya. Baik, letakkan 9 di bawah. Jangan lupa letak bawah, mesti letak atas. Apa yang nak letak di atas? 9 itu kedudukannya. Kedudukannya berapa? 3. Jadi kita letakkan 3 di atas. Nampak dia sama baris. Dia sama baris dengan 9 ni. 2 ni tadi dia tingkat 2, dia mesti sama dengan 6. Nombor yang pada tingkat kedua. 1 ni tadi, dia mesti sama dengan tingkat pertama. Okey. Jadi seterusnya apa? Simbol tolak. Jangan lupa simbol tolak. Nampak bahagi kan? Dia dapat. Dia tolak berulang tolak. Okey, letakkan garis. Kita sudah siap tingkat yang ketiga. Tapi jangan kita lupa, kita bukan saja letak simbol tolak, kita kena tolak 9 tolak 9. Jadi dapat jawapan sifar, yang mana cikgu lebih suka letakkan titik. Kemudian kita turunkan nombor pada tingkat keempat. Okey. Okey. 4 dia duduk pada tingkat yang keempat. 1 kan nombor keempat tadi kan? 4 dia duduk pada tingkat keempat. Dia ada tingkat masing-masing Okay, dia turun tingkat keempat. Cari dalam sifar 3 ada tak 1? Mustahil. Kerana apa? 1 darab 3 pun 3. Jawapannya 3. Macam mana kita nak jumpa jawapan 1 dalam sifar 3? Kerana 1 kurang daripada 3. Jadi apabila kita tidak jumpa 1 dalam sifar 3, kemudian tidak ada juga kurang daripada 1, nombor yang kurang daripada 1,
di dalam sifar 3, maka kita letakkan sifar atas sifar bawah. Dengan ambil ya. Sifar bawah, sifar atas. Sifar bawah, sifar atas. Kita tak payah cari dalam sifar. Sebabkan dia tidak ada dalam sifar, dia kurang daripada 3. Kita terus letakkan sifar. Sifar ya. Dia cuma boleh tolak sifar je, tak boleh tolak. Boleh kita letak 2 sini? Tak boleh. 2 pun tidak ada dalam sifar 3. Jadi 1 pun tidak ada dalam sifar 3. Jadi kita tidak boleh tolak 1 atau 2. Nak tolak 3, mustahil lah 1 tolak 3. Jadi yang boleh sifar saja. Jadi letak sifar atas, sifar di bawah. Seterusnya kita letakkan simbol tolak dan garisan. Okey, jadi 1 tolak sifar berapa murid-murid? Akan mendapat baki 1. Jangan pula awak letak titik. Awak seronok letak titik tadi. Titik semua. Jangan. Perhatikan betul-betul. Ini simbol tolak. Apa yang nak ditolak? 1 tolak sifar. Jadi 1 tolak sifar ada baki tak? Ada baki 1. Jangan awak letakkan titik. Jangan letakkan baki 1 itu. Walaupun dia sudah masuk tingkat yang kelima. Tingkat akhir kita ya. Kita ikut peraturan dia. 1 tolak sifar. 1 ada baki 1, letak 1. Okey? Baik, seterusnya kita turunkan nombor yang terakhir, iaitu nombor yang kelima. Dia duduk pada tingkat yang kelima. Okey, dia sudah menjadi apa? Adakah dia menjadi 2? Tidak, dia sudah menjadi 12. Kerana yang ini tadi baki 1 kan? Jadi dia menjadi 12. Bila dah jadi 12, carilah 12 dalam sifar 3. Awak akan dapati ada 12 di sini pada kedudukan keempat. Okey, kita ambil 12. Letakkan di bawah dulu. Barulah kita ambilkan kedudukan 4 itu tadi. Untuk letakkan di atas. 4 letak bawah, letak atas. Kita ambilkan simbol tolak. Kemudian kita ambilkan simbol garisan. Kita gariskan dia. Okey. Habis dah 5 tingkat, nampak? Tadi ada 5 nombor di atas. Semua sudah turun ke tingkat masing-masing. Macam bangunan lah. Daripada atas sekali dia turun tingkat 4. Turun tingkat 3. Turun orang yang seterusnya nak turun pada tingkat ke-4. Orang yang akhir sekali nak turun pada tingkat ke-5. Masing-masing turun. Jadi selepas tu adakah sudah siap? Belum lagi murid-murid. Nampak ni 12 tolak 12. Kita letak simbol tolak. Apa yang kita nak tolak? Inilah 12 ditolak dengan 12. Jadi kita mula dengan SAR. 2 tolak 2. Sifar. Cikgu letakkan titik. 1 tolak 1. Letakkan titik. Okey, jadi sudah habislah jalan kerja kita. Jadi berapa jawapannya ni murid-murid? RM36,912 bahagi 3 ni mana jawapannya? Mana satu jawapannya? Ini murid-murid yang di atas ni. Sebab tu kebanyakan murid dia seronok buat jalan kerja di bawah. Turun-turun ni semua betul jalan kerja. Tapi jawapan atas dia terlalu lupa letak. Atas ni kadang-kadang kosong. Dia letak bawah je. Letak bawah tolak. Letak bawah tolak. Jangan lupa. Tak bawah letak atas. Tak bawah letak atas. Sebab yang atas inilah jawapan kita yang paling penting yang kita nak cari-cari. Yang inilah dia ya. Yang bawah ni jalan kerja kita. Adakah jalan kerja ini tidak penting? Tidak juga murid-murid. Penting kerana untuk kertas 2 matematik ada jawapan untuk jalan kira. Jadi kalau awak tak buat jalan kira, awak tidak dapat markah untuk jalan kira. Dan kadang-kadang awak tidak boleh nak mendapat jawapan di atas ini apabila tidak membuat jalan kira. Jadi mesti buat juga ya. Jadi selepas kita dah dapat jawapan di atas ni, apa perlu kita buat? Tuliskan dalam kotak ni ya. Okay, RM12,304. Maknanya RM36,912. Dibahagi kepada 3 orang. Seorang akan mendapat RM12,304. Itulah maksudnya. Baik murid-murid ya. Harap murid-murid faham. Kalau tak faham boleh ulang balik tengok satu persatu. Boleh jawab satu persatu sama-sama dengan cikgu. Ambil kertas, ambil pen, tulis. Seronok ya belajar di rumah. Awak boleh buat air Milo. Sambil santai-santai minum Milo. Boleh jawab soalan. Selesa kan? Okey, jawab santai-santai murid-murid ya. Baik, itu saja murid-murid. Terima kasih.